warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Madya Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli bin Saludin, Fellow Penyelidik Kanan Institut Alam dan Tamadun Melayu ATMA UKM Bangi Selangor, merangkap tokoh warisan kebangsaan orang hidup. Petang ni saya di makam penghulu Luak Jompo yang pertama, iaitu Tok Daim. Ya, Tok Daim. Jadi hari ni saya akan bacakan sambil saya akan mengulas tentang makam ni, dan hujung sekali ada hasrat yang akan saya sampaikan. Bila Luak Jompo semakin ramai penduduknya, maka berhendakkan seorang penghulu sebagai ketua. 3 orang wakil penduduk iaitu Tok Pangeran, Tok Maliga dan Tok Poyang telah diutus menghadap ke Balai Undang Luak Johor bagi mendapatkan seorang yang berketurunan dari waris cucu Biduanda untuk dijadikan penghulu. Ini intronya, tuan-tuan dan puan. Undang Johor bersetuju melantik seorang perempuan daripada warisnya menjadi penghulu Jempol. Keputusan tidak dipersetujui oleh 3 orang wakil yang saya sebutkan atas tadi. Wakil penduduk Jempol berkenaan. Mereka mahukan seorang waris dalam kalangan lelaki menjadi ketua. Bagi memenuhi permintaan wakil penduduk Jempol, Undang Luak Johor menggantikan pula dengan seorang keturunan waris Biduanda yang tinggal di Pasir Besar bernama Tok Daim. Inilah di belakang saya ni makamnya, tuan-tuan dan puan. Bagaimanapun Daim ketika ini masih lagi kecil. Mereka bertiga bersetuju menerima Daim sekalipun beliau masih lagi kecil. Menjemput penghulu ini disahkan oleh Balai Penghulu Luak Jempol. Ada katanya 3 orang wakil iaitu Tok Pangeran, Tok Maliga dan Tok Poyang telah diutus menghadap ke Johor berkenaan seorang daripada waris suku Biduanda untuk dijadikan penghulu. Pada mulanya mereka dianugerahkan seorang perempuan. Penghulu perempuan itu dikembalikan. Kemudian barulah mereka mendapat seorang waris yang tinggal di Pasir Besar bernama Daim, ibunya bernama Patam, suku Biduanda juga. Tatkala penghulu Daim sampai ke Jempol, dia masih lagi kecil lagi, dan dengan demikian pusakanya dipangku oleh Tok Pangeran. Oleh mengenangkan jasa ketiga orang datuk tadi, mereka telah dikurniakan gelaran masing-masing. Satu, Tok Pangeran bergelar Datuk Lela Raja. Ada lagi gelaran tu yang dipakai oleh Tok Lembaga sekarang. Tok Maliga bergelar Tok Sama Mentori. Tok Poyang bergelar Datuk Maharaja Setia, menjadi tumpuan Datuk-Datuk Lembaga. Sebagai tanda budi bahasa, pelantikan ketiga-tiga datuk berkenaan termasuk juga pelantikan penghulu Luak Jempol pada mulanya dahulu disahkan dan disembahkan ke Johor. Ini yang di peringkat awal dulu. Bahkan perhubungan kedua luak ini sebelum kedatangan Yang Tuan ke sini, ke Seri Menanti, sangat-sangat rapat. Setelah kedatangan Yang Tuan ke Seri Menanti, kedudukan penghulu Luak Jempol dikenali dengan panggilan Datuk Penghulu Luak Tanah Mengandung bersama dengan Penghulu Luak Ulu Muar, Penghulu Luak Gunung Pasir dan Penghulu Luak Teraci. Inas saya tidak jumpa di peringkat awal. Ini saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan. Penghulu Luak Tanah Mengandung itu maksudnya keempat-empat penghulu itulah yang mengandungkan Yang Tuan Seri Menanti. Inas besar kemungkinan kemudian. Pahaman ini sampailah ketika orang-orang Inggeris mencampuri pemerintahan Negeri Sembilan pada 1855. Hubungan Jempol dengan Johor berterusan. Daim menyandang penghulu pusaka Luak sehingga campur tangan Inggeris ke atas pemerintahan Negeri Sembilan. Bagaimanapun, hubungan itu menjadi renggang sedikit dalam tahun 1926 setelah berlaku salah faham antara kedua belah pihak. Sebagai salah satu daripada penghulu Luak Tanah Mengandung, Datuk Jempol ditugaskan mendirikan adat istiadat di Istana Besar Seri Menanti yang menyebabkan hubungannya terus ke istana. Sebab ni agak berubah peranan pada ketika itu. Pada tahun 1926, Undang Luak Johor iaitu Datuk Kamat bin Haji Sulaiman tidak pula dicatat punca krisis tersebut. Bagaimanapun hubungan dengan Johor tidak pernah terputus. Mengikut catatan yang disahkan oleh penghulu Balai Luak Ulu Jempol, Balai Luak Jempol,
hubungan antara kedua luak tersebut disebutkan begini. Apa katanya? Kedua-dua peneroka asal dari bidang khabar juga dilantik penghulu. Jangkaan lantikan dari pemerintahan Johor, kerana lantikan itu hingga sekarang berpesaka ke Johor. Mereka akan merapat hormat kepada Datuk Johor, dan jikalau ada apa-apa persengketaan, Datuk Johor mempunyai kuasa penuh melantik dan menghakim di mana keputusannya muktamad. Itu dahulu, tuan-tuan dan puan. Boleh kita kaji benda dalam perkara ini. Ahli-ahli lembaga daripada 10 suku di Jempol tiada suara di dalam pemilihan kedua pegawai tersebut di peringkat awal. Perlantikan kedua-dua pegawai adalah dibuat terdahulu daripada 10 pegawai di atas dan bertali ke Johor. Pegawai Jempol bergelar Lela Raja dan pemegang adat adalah lembaga daripada suku Tiga Batu. Panglima Sultan Kebesaran bergelar Seri Amar Menteri dan beliau ialah lembaga suku Tanda Nata. Lela Raja digelar anak Datuk Johor. Ini gelaran dari segi adat. Dan akan kekosongan. Beliau adalah ketua bagi 12 suku yang menganggotai ahli lembaga di Jempol. Di Balai Rong Seri Pemerintahan Johor, Datuk Penghulu Jempol ialah Haluan Sembah. Ini menarik, tuan-tuan. Dan menjadi perantaraan antara Jempol dengan Johor. Seri Amar Menteri digelar anak Datuk Jempol. Beliau ialah Haluan Sembah di Balai Penghulu Jempol. Melalui beliau, 10 ketua suku yang menjadi ahli lembaga menghadap Penghulu Luak Jempol. Ini adat istiadat dulunya. Berdasarkan catatan ini, krisis tahun 1926 di antara Undang Luak Johor, Datuk Kamat dengan Penghulu Luak Jempol tidaklah menjejaskan hubungan kedua-dua belah pihak. Kedudukan Lela Raja selagi anak Datuk Johor menunjukkan pertalian, dan hubungan ini berterusan sepanjang masa. Sebenarnya hubungan Jempol dengan Johor adalah satu pertalian sejarah yang cukup akrab daripada dulu hingga sekarang. Daim dilantik Penghulu Jempol kerana beliau adalah waris daripada Datuk Johor, mempunyai waris pesaka Perut Bendahara Skudai dari Pasir Besar. Penghulu Daim telah dilantik sebagai Datuk Jempol akan ditabalkan di Sungai Kandang dalam kurungan Terentang, dan kemudian ada yang mengatakan di sini adalah anak air Penghulu. Terentang di Balai Gayo di sebelah hujung katanya. Beliau dianugerahkan dengan tombak kebesaran memegang kuasa Penghulu dengan gelaran Datuk Lela Putra Setiawan. Seperti yang direkodkan, pengganti bagi Penghulu datangnya daripada satu Perut dan tiada wujud sistem penggantian kuasa mengikut pusingan. Pelantikan Tok Paduka Tuan, Ketua Waris Jempol datangnya dari Perut yang sama. Gelaran Penghulu. Penghulu Luak Jempol menjadi ketua pemerintah adat dan agama di Luak Jempol. Di bawah Penghulu diperkuatkan dengan datuk lembaga yang mengetuai suku masing-masing. Dan kemudian gelaran Penghulu Luak itu ialah Datuk Lela Putra Setiawan, dilantik daripada waris biduanda yang berhak. Dan pesaka Datuk Luak Jempol ini kesemuanya terdiri daripada waris biduanda yang berasal daripada keturunan Patam. Seperti disebutkan, keturunan Patam melahirkan 3 moyang, iaitu Tok Nyai Uban, Tok Tarum dan Tok Mayam. Waris yang berhak untuk menjadi Penghulu Luak Jempol adalah terdiri daripada keturunan moyang Tok Tarum dan Mayam ataupun Moyam dia kadang-kadang. Tok Mayam. Akan keturunan Nyai Uban telah mendapat hak istimewa dari Yang Tuan Seri Menanti. Ia tidak ada hak untuk jadi penghulu. Yang ada hak adalah Tok Tarum, keturunan Tok Tarum dan Tok Mayam, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi inilah serba sedikit tuan-tuan dan puan yang saya nak ceritakan tentang jasa tokoh Penghulu Daim ini, Penghulu Luak Jempol yang pertama, daripada anak Patam. Di sini makamnya tuan-tuan dan puan. Cuba tuan-tuan dan puan lihat. Jadi kesian tuan-tuan dan puan, makamnya tidak dibela, tidak dijaga. Jadi kami tuan-tuan dan puan berharap ada sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk kami mendirikan
untuk menjaga, mencantikkan makam ini, tuan-tuan dan puan. Seorang yang berjasa di sini. Ada yang memberitahu di belakang sana, ada buluh di sebelah sana, orang asli pernah duduk di situ. Besar kemungkinan daripada keturunan yang saya sebutkan tadi. Ya, dan di sebelah belakang sana sungai anak air Penghulu. Ada lombong biji. Dan ini satu tempat yang cukup hebat, tuan-tuan dan puan. Dan kemudian mari kita fikir, sempadan-sempadan luar itu di mana yang sebenarnya? Ini satu sejarah yang cukup besar. Jadi saya mohonkan sumbangan daripada tuan-tuan dan puan. Kita nak bina semula makam ini 10 kali 15, anggaran perbelanjaan 3,000. Saya dah berjaya mendapatkan 1,500. Ada sumbangan daripada seorang korporat di Seremban. 500 saya cari sendiri melalui penjualan buku saya. Dan ada beberapa buah buku saya lagi yang akan saya jual. Kalau sesiapa nakkan buku itu, saya akan jual. Duit itu akan saya gunakan untuk naik taraf makam Tok Daim ini. Kalau ada sesiapa yang nak menyumbang, tuan-tuan dan puan, boleh berhubung dengan nombor 01111, ada 4 satunya, 921 624. 01111 921 624. Hubungi nombor telefon ini. Dan sebarang bukti, kalau tuan-tuan dah masukkan dalam akaun nanti, ini bukan nombor akaun, ini nombor telefon. Sebarang bukti nanti akan kita tunjukkan dalam Facebook yang akan kita rakamkan siapa penyumbang-penyumbangnya. Ini satu sejarah yang cukup besar, tuan-tuan dan puan. Inilah jati dirinya. Pada saya, kalau nak diangkat seseorang penghulu luak jempol, kena menziarahi orang yang pertama menjadi Datuk Penghulu ini. Saya minta maaf, tuan-tuan dan puan. Ini sebagai mengenang jasa orang yang pertama sebagai Datuk Penghulu. Dan Tuan Tanah pun sudah memberi kebenaran. Dan kami telah buat interview melalui saudara Zaini, interview Tuan Tanah. Dan Pak Saudara dari sebelah keliling membenarkan untuk di-upgradekan, untuk dibangunkan. Tapi kita perlukan 1,000 dah ada dalam tangan saya. Kita perlukan 2,000 lagi. Tolong tuan-tuan dan puan-puan, bagilah sumbangan. Hubungi nombor telefon 01111 satunya 921 624. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa like, share dan subscribe Raja Tromba Official. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Bye-bye.